Oke, hari ini kami akan menerangkan berkaitan isi pembagian tanah secara feudal. Oke, kita masuk kepada pengenalan. Era feudal ini pada zaman dinasti Zhou merujuk kepada sistem pemerintahan yang berasaskan pembagian tanah dan kuasa kepada golongan bangsawan. Oke, sistem ini dia bertujuan untuk mengekalkan kestabilan politik serta mengukuhkan kesetiaan terhadap raja. Namun menjelang abad ketiga sebelum Masehi, keberkesanan sistem feudal ini semakin dipersoalkan akibat kemerosotan kuasa pusat dan kebangkitan pembesar wilayah. Keadaan ini akhirnya membawa kepada perpecahan kuasa dan membuka jalan kepada kejatuhan dinasti Zhou serta kemunculan pemerintahan berpusat di bawah dinasti Qin. Jadi oleh itu, perbincangan ini akan menilai sejauh manakah sistem feudal masih berperanan pada zaman akhir dinasti Zhou dari aspek politik, ekonomi, dan sosial. Oke, isi yang pertama ialah raja sebagai pemilik tanah. Pada zaman dinasti Zhou, dia dianggap pemilik mutlak semua tanah kerana menerima mandat dari syurga. Raja mengurniakan tanah kepada golongan bangsawan sebagai balasan kesetiaan dan perkhidmatan. Namun, hak tersebut boleh ditarik balik jika mereka ingkar. Bangsawan bertanggungjawab mentadbir wilayah dan memungut hasil daripada petani. Petani pula tidak memiliki tanah, sebaliknya hanya diberi hak untuk mengusahakannya dan membayar cukai atau upah. Cukai, upah. Sistem ini mewujudkan hubungan saling bergantung antara raja, bangsawan dan petani, sekaligus membentuk struktur feudal yang mengukuhkan kuasa raja serta mengekalkan kestabilan dan hierarki masyarakat. Seterusnya, isi yang kedua adalah pembahagian tanah kepada golongan bangsawan pada zaman dinasti Zhou merupakan asas utama sistem feudal, di mana Raja Zhou dia menganugerahkan tanah kepada bangsawan, pembesar dan juga panglima perang sebagai ganjaran terhadap kesetiaan politik. Melalui pembahagian ini, bangsawan juga diberi kuasa mentadbir wilayah masing-masing, mengutip cukai dan menjaga keselamatan kawasan. Sebagai balasan, mereka wajib menyokong raja dengan menyediakan tentera dan mematuhi arahan pusat. Sistem ini juga membantu raja mengawal wilayah yang luas. Namun, menjelang abad ketiga sebelum Masehi, bangsawan semakin bertindak autonomi sehingga melemahkan kuasa politik dan menandakan kemerosotan sistem feudal dinasti Zhou. Seterusnya kita masuk ke isi yang ketiga, yaitu hubungan tuan tanah dan petani. Golongan bangsawan atau tuan tanah memiliki tanah yang luas dan membagikannya kepada petani untuk diusahakan bagi menyara kehidupan mereka. Petani dibenarkan menetap dan mengusahakan tanah tersebut sebagai sumber pendapatan dan makanan. Sebagai balasan, petani perlu membayar cukai kepada tuan tanah sama ada dalam bentuk wang atau hasil pertanian. Selain itu, petani juga dikehendaki menyerahkan sebahagian tenaga kerja mereka, contohnya bekerja di tanah milik tuan tanah atau terlibat dalam kerja-kerja tertentu. Sebagai timbal balik, tuan tanah bertanggung jawab melindungi petani daripada ancaman luar serta menjaga keselamatan kawasan tersebut. Hubungan ini menunjukkan ikatan ekonomi dan sosial yang mengukuhkan struktur masyarakat feudal. Oke, seterusnya saya akan menjelaskan isi yang keempat, yaitu sistem hierarki yang jelas. Pada zaman dinasti Zhou, pembagian tanah secara feudal ini telah mewujudkan susun lapis masyarakat yang ketat. Raja berada di kedudukan tertinggi sebagai pemilik mutlak tanah dan sumber kuasa politik. Di bawah raja pula adalah golongan bangsawan dan pembesar yang menerima tanah untuk ditadbir sebagai balasan kepada kesetiaan dan perkhidmatan ketenteraan. Seterusnya, golongan petani berada di lapisan paling bawah dalam hierarki sosial. Mereka ni tidak memiliki tanah sendiri, sebaliknya mengusahakan tanah milik bangsawan dan perlu membayar cukai serta menyerahkan hasil pertanian. Kedudukan sosial seseorang itu ditentukan oleh pemilikan dan penguasaan tanah, bukan berdasarkan kebolehan individu. Hal ini jelas menunjukkan ciri masyarakat feudal yang bergantung pada hierarki dan kesetiaan, sekaligus membuktikan bahawa era feudal sememangnya wujud pada zaman dinasti Zhou.
Okey, seterusnya menjelang abad ke-3 sebelum Masihi, sistem feudal di China dia semakin mengalami kemerosotan berikutan kelemahan kuasa pusat dinasti Zhou yang gagal mengawal wilayah-wilayah di bawah naungannya secara berkesan. Keadaan ini dia menyebabkan golongan bangsawan dan pembesar yang sebelum ini setia kepada raja dia mula bertindak secara bebas, memperkukuh kuasa masing-masing dan mentadbir wilayah mereka seolah-olah negara sendiri. Hubungan kesetiaan antara raja dan bangsawan yang menjadi asas sistem feudal ini dia semakin longgar, malah ada bangsawan yang menentang kuasa raja demi kepentingan politik dan kenyataan mereka. Selain itu, perebutan wilayah dan peperangan antara negeri-negeri kecil dia semakin kerap berlaku, sekaligus menjejaskan kestabilan politik dan pentadbiran pusat. Situasi ini dia jelas menunjukkan bahawa sistem pembahagian tanah feudal dia tidak lagi berfungsi sepenuhnya kerana kuasa sebenar itu tidak lagi dicapai dan tidak lagi berada di tangan raja. Sebaliknya dia terpecah kepada golongan bangsawan yang berkuasa secara autonomi. Okey, kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan isi kami ialah era feudal pada zaman dinasti Zhou masih wujud dan berperanan sehingga abad ke-3 sebelum Masihi, khususnya melalui pembahagian tanah dan hubungan antara raja dengan bangsawan. Namun, sistem ini semakin lemah apabila pembesar feudal bertindak secara autonomi dan mengabaikan kuasa pusat. Kelemahan ini menjejaskan kestabilan politik dan sosial kerajaan Zhou. Keadaan ini secara jelas menunjukkan bahawa sistem feudal ini tidak lagi sesuai untuk mentadbir wilayah yang luas dan kompleks pada akhir zaman dinasti Zhou. Jadi akhirnya kegagalan sistem feudal mengekalkan kesatuan wilayah membuktikan bahawa peranannya adalah terhad menjelang kejatuhan dinasti Zhou. Itu saudara kami. Dan terima kasih.